Hai, selamat pagi murid-murid. Berjumpa lagi kita di YouTube channel Cikgu Afzan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Melayu UPSR Kertas 1. Baik, seperti yang murid-murid tahu, kertas Kertas 1 UPSR mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A, objektif sebanyak 20 soalan, dan juga bahagian B yang mempunyai markah sebanyak 30 markah. Baik, jadi hari ini kita akan fokus kertas 1 bahagian B saja. Sebelum itu, cikgu harap murid-murid sudah pun menjawab kertas yang cikgu sudah apungkan di Google Classroom. Jadi dalam video ini kita akan berbincang tentang jawapan yang telah kamu jawab tadi. Tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Baik, cuba kamu lihat kertas kamu. Bahagian B ini mengandungi 30 markah. Sebelum kamu menjawab soalan, perlu baca dahulu dengan teliti. Bagi bahagian B, jawab semua soalan dalam ruang jawapan yang disediakan. Soalan 21, padankan perkataan yang betul bagi melengkapkan ayat. Satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh. Jika kamu perhatikan soalan 21 ini, ini adalah kata sendi nama. Sebab di sebelah kanan ni yang dalam bulatan ni kepada, di, hingga dan dengan. Jadi keempat-empat ini merupakan kata sendi nama. Kita cuba ulang kaji semula apakah itu kata sendi nama. Baik, kata sendi nama itu digunakan di hadapan kata nama. Ia digunakan untuk menghubungkan satu frasa dengan frasa atau keterangan yang lain. Kata sendi ini mempunyai syarat ataupun fungsinya yang tertentu. Kata sendi nama kepada menunjukkan arah ataupun tempat orang yang ditujui. Yang kedua, di. Kata sendi nama di tidak boleh digunakan untuk masa. Hanya tempat saja. Seterusnya, kata sendi hingga. Hingga ini menunjukkan had masa. Biasanya kata sendi nama hingga ini digunakan bersama-sama dengan dari. Dari pukul 8 hingga pukul 5 yang menunjukkan had masa. Had masa maksudnya limit. Seterusnya, kata sendi nama dengan bermaksud bersama-sama. Sekarang mari kita cuba jawab soalan. Kita lihat dulu contoh soalan ni. Semua ahli persatuan sejarah berkumpul di Dewan untuk mendengar taklimat. Kalau kamu tengok lepas tempat kosong tu ialah Dewan. Jadi Dewan itu menunjukkan tempat. Jadi jawapan yang sesuai ialah D. Baik, seterusnya soalan yang ketiga. Majlis perkahwinan Idham dan Sarah berlangsung dari jam 10 pagi garis 5 petang. Apa jawapan yang sesuai? Baru tadi cikgu ada beritahu kamu penggunaan yang menunjukkan had masa itu, kata sendi yang sesuai ialah hingga. Soalan seterusnya, kami menerima keputusan pihak mahkamah itu hati yang terbuka. Hati yang terbuka itu maksudnya rela hati, tidak ada paksaan. Jadi apakah jawapan yang sesuai? Ya, jawapan yang sesuai ialah dengan. Dengan maksudnya bersama-sama. Murid-murid itu dibahagikan garis beberapa kumpulan. Jawapan yang ada di sini ialah kepada. Sebab beberapa kumpulan itu menunjukkan orang ataupun tempat orang yang ditujui.
Baiklah, sekarang kita pergi ke soalan 21B. Okey, baca soalan bersama-sama. Tulis betul atau salah bagi penggunaan perkataan bergaris dalam ayat. Okey, apa yang perlu kamu buat ialah cuma tulis betul atau salah. Okey, kalau soalan ini minta kamu tulis betul atau salah, kamu perlu tulis perkataan itu. Jangan tik ataupun tanda salah. Sekarang mari kita lihat ayat yang pertama. Okey, kalau dilihat kedua-dua soalan ini, soalan ini berkaitan dengan perkataan berimbuhan. Husaini berasa sangat malu apabila dipersendahkan di halayak ramai. Halayak ramai maksudnya orang ramai. Okey, perkataan bergaris dipersendahkan. Apakah maksud dipersendahkan? Okey, perkataan ini bermaksud dipermainkan. Okey. Baik, soalan yang pertama, apakah jawapan bagi soalan ini? Okey, Husaini berasa sangat malu apabila dipermainkan di ayat ini menggunakan perkataan imbuhan yang betul. Okey, seterusnya, ayah menghadiah ibu seutas rantai emas sempena ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-15. Okey, adakah penggunaan perkataan imbuhan ini betul? Adakah betul? Okey, sebab selepas perkataan imbuhan ini diikuti dengan ibu. Okey, ibu ini ialah objek yang bergerak. Okey, jadi sepatutnya menghadiahi ibu. Okey, jadi jawapannya salah. Baiklah, sekarang kita pergi ke soalan 21C. Pilih simpulan bahasa yang sesuai dan tulis pada ruang yang disediakan. Baiklah murid-murid, sebelum kita menjawab soalan simpulan bahasa ini, sebelum kita memadankan simpulan bahasa dengan ayat, kita perlu fahami dahulu apakah maksud setiap simpulan bahasa yang ada di sini. Air muka bermaksud wajah yang menunjukkan perasaan seseorang. Titik peluh bermaksud hasil usaha sendiri. Hati bermaksud degil. Cakar ayam bermaksud tulisan tidak kemas. Ayam tambatan pula bermaksud orang harapan. Selepas kita memahami maksud simpulan bahasa, barulah mudah untuk kita memadankan ayat dengan simpulan bahasa yang sesuai. Soalan yang pertama, Johari seorang yang degil dan tidak mahu mendengar nasihat orang lain. Dalam ayat ini terdapat perkataan degil. Jadi simpulan bahasa yang sesuai ialah keras hati. Yang kedua, Melan sering dinasihati oleh Cikgu Mira agar memperbaiki tulisannya. Di sini ada perkataan tulisannya. Jadi simpulan bahasa yang sesuai ialah cakar ayam. Baiklah, soalan 22. Tandakan betul di dalam petak jawapan yang betul. Satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh. Baik, soalan ini ialah kata majmuk. Baik, setiap kali pulang dari sekolah, Meli akan ke dapur untuk makan tengah hari bersama-sama adik lelaki, adik angkatnya. Mana satu jawapan yang lebih sesuai? Kalau di rumah, tentulah jawapan yang paling sesuai ialah selepas itu dia akan mencuci pinggan dan mengemaskan dapur. Meling juga akan menjaga adiknya sehingga ibunya pulang dari bekerja. Di sini dia ada nyatakan menjaga adiknya, maka jawapan yang tadi tu betul. Pada waktu petang, Meling akan menyiapkan kerja sekolah dan membuat ulang tayang atau ulang kaji
di dalam bilik bacaan atau bilik sewa. Yang sesuai, apakah maksud ulang tayang itu? Okay, kita kena faham maksud. Ulang kaji maksud dia buat revision. Okay, ulang tayang maksudnya ulang semula. Okay, di dalam bilik bacaan atau bilik sewa. Okay, bilik sewa bermaksud tempat ataupun bilik yang kita kena bayar. Kita kena bayar untuk kita tinggal. Jadi jawapan ini memang tidak betul. Okay, jawapan yang paling tepat bila ada perkataan ulang kaji di dalam bilik bacaan. Okay. Mei-ling amat menyayangi adiknya. Mei-ling sering memberikan kepada adiknya. Mana satu yang betul ni? Tunjuk ajar ke ataupun tunjuk perasaan? Ulang kaji kan? Jadi tunjuk perasaan ini maksudnya berkumpul dan berarak beramai-ramai untuk tujuan sesuatu. Maksud dia melakukan demonstrasi. Baik, jadi jawapan tunjuk perasaan itu sangat tidak tepat. Okay, jadi jawapan yang tepat ialah tunjuk ajar kepada adiknya. Jika ada kelapangan, kelapangan ini maksudnya free time. Mei-ling akan membawa adiknya ke taman herba ataupun taman permainan yang berdekatan dengan rumah mereka. Apa itu taman herba? Taman herba ni taman yang berasaskan tumbuh-tumbuhan. Baik, jadi jawapan yang tepat ialah taman permainan. Jika kamu dapat menjawab semua soalan ini dengan tepat, kamu dapat markah 5 markah. Seterusnya kita ke soalan yang berikut. Soalan 23. Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Sebelum jawab soalan, kita perlu fahami apakah maksud jadual yang disediakan. Jika kita perhatikan maklumat ini, tajuk program ini ialah Program Usahawan Berjaya 2017. Tarikhnya ialah 6 hingga 7 Mac 2017, bertempat di Hotel Impiana Kuantan. Program ini dianjurkan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang. Jika kita lihat jadual ini, jadual ini menunjukkan aktiviti-aktiviti yang akan dibuat pada hari tersebut. Yang pertama, hari Isnin 6 Mac 2017 dan juga hari Selasa 6 Mac 2017. Maksudnya program ini berlangsung selama 2 hari. Jadi dalam jadual ini juga menunjukkan terdapat 3 slot, 3 bahagian. Yang pertama 9 hingga 11 pagi pada hari Isnin, pendaftaran dan sesi suai kenal. Kemudian peserta akan berhenti berehat sekejap dan sambung semula pada jam 11.30 pagi sehingga pukul 1 tengah hari, di mana peserta boleh mendengar ceramah Usahawan Muda Pelapis Negara. Apa itu usahawan? Adakah murid-murid tahu apakah itu usahawan? Maksud usahawan itu ialah ahli perniagaan, businessman. Dan lebih kurang maksud yang sama. Seterusnya jam 2 hingga 5 petang, ceramah yang kedua iaitu ceramah tentang jenis-jenis perniagaan. Jadi di sini ada dinyatakan ada perkataan usahawan dan juga perniagaan. Baik, pada hari kedua pula, iaitu hari Selasa, slot pada hari itu dimulai dengan ceramah tentang pemasaran secara dalam talian. Pemasaran secara dalam talian maksudnya marketing secara online. Yang seterusnya bengkel pembentangan kumpulan. Pembentangan ini maksudnya group presentation. Selepas peserta mendengar ceramah-ceramah, mereka akan diminta untuk membuat aktiviti, itu pembentangan. Dan akhir sekali slot penutup iaitu rumusan. Rumusan maksudnya tentang apa yang telah dilaksanakan pada hari itu dan apakah objektif yang diharapkan agar dapat disampaikan kepada para peserta. Baik, sekarang kita jawab soalan A. Program Usahawan Berjaya 2017 diadakan pada
pada. Bila ada perkataan pada, okay, menunjukkan masa, okay, ataupun hari. Okay, apakah jawapan yang sesuai? Apa yang sesuai ni? Pada 6 hingga 7 Mac 2017. Okay, dapat 1 markah. Okay, soalan yang seterusnya, nyatakan 2 aktiviti yang dijalankan pada waktu pagi hari kedua program. Okay, ada 2 kata kunci sini. Waktu pagi, hari kedua. Okay, kita lihat jadual ini. Waktu pagi, okay, ada berapa slot? Ada 2 slot. Okay, tapi dia minta hari kedua. Hari kedua maksudnya kita tengok hari Selasa. Okay, kita tengok jawapannya ialah ceramah 3, iaitu pemasaran secara dalam talian dan juga pembentangan kumpulan. Okay, jadi kita akan tulis sahaja nama program itu. Okay, cikgu tulis dulu. Okay, pastikan kamu menulis jawapan dengan betul. Jangan jawab ceramah 3 saja. Mesti jawab mengikut tajuk ceramah itu. Okay, seterusnya bengkel pembentangan kumpulan. Okay, jika kamu dapat menjawab dua jawapan ini dengan seperti yang cikgu tulis ni, kamu dapat 2 markah. Okay, seterusnya tulis 2 kebaikan yang diperoleh oleh peserta-peserta program. Maksudnya apa yang kamu dapat jika kamu ialah peserta program. Maksudnya kamu orang yang mengikuti program ini, kamu yang mendengar ceramah-ceramah ini. Okay, apa kebaikannya? Apa yang kamu dapat? Okay, ini kamu kena fikir sendiri, kamu kena tulis ayat sendiri. Sebab jawapan tidak ada di dalam jadual. Kamu kena fikir berdasarkan pada aktiviti yang dilaksanakan pada kedua-dua hari ini. Okay, baik. Di mana kita mau cari kebaikan ni? Okay, kalau kamu tengok ni ada banyak ceramah. Okay, ceramah 1 dia beritahu ceramah ini berkaitan dengan usahawan. Okay, contoh-contoh usahawan muda yang dianggap berjaya. Okay, seterusnya ceramah yang kedua, peserta boleh mendengar apakah pilihan jenis-jenis perniagaan yang boleh diceburi oleh peserta. Okay, ceramah yang ketiga, okay, peserta mungkin boleh tahu apakah tips, okay, tips bagaimana untuk memasarkan ataupun kita market bisnes kita tu secara online. Okay, jadi apakah kebaikan di sini? Yang pertama, kamu boleh memperoleh pelbagai maklumat, okay, ataupun pengetahuan. Okay, jadi kamu akan type di sini. Okay, sebab dalam ketiga-tiga ceramah ini dapat banyak peserta boleh mendapat pelbagai pengetahuan. Okay. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua apa? Yang kedua ni senang saja. Okay, kalau kamu tengok, kalaulah kamu salah seorang usahawan, okay, seorang peserta yang mengikuti program ini, okay, kamu, sekejap ya, cikgu betulkan dulu ejaan ni. Okay, kamu seorang saja yang datang ke ceramah ini, okay, dan pada hari tersebut kamu berjumpa dengan ramai orang yang kamu tidak kenali. Okay, jadi melalui program ini kamu dapat mengenali ramai orang. Jadi secara tidak langsung kamu boleh mengeratkan hubungan ataupun mengeratkan silaturahim. Jadi tulis di sini, peserta dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Okey, jadi kedua-dua ini merupakan kebaikan program ini. Jadi kalau kamu dapat menjawab jawapan yang tepat dan juga ayat yang betul, tidak ada kesalahan ejaan, ada tanda baca, jadi kamu boleh mendapat 4 markah.